Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya ingin membentangkan asas-asas kritikan sastra berdasarkan novel yang telah saya kaji iaitu Di Sebalik Dinara. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kerana tak kenal maka tak cinta. Jadi, nama diberi Ainur Iman Syamimi binti Abdul Ghani daripada kumpulan PPS 29 dan saya telah diajar oleh Puan Nuriza binti Ahmad Kamal. Jadi kita punya pembentangan pada hari ini dengan apa itu kritikan sastra. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kritikan bermaksud analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesuatu karya sastra. Manakala sastra adalah istilah sastra ni dia berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud kitab suci. Jadi, apa itu kritikan sastra adalah merupakan suatu usaha untuk mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Kritikan sastra merupakan apresiasi terhadap hasil genre kreatif yang lain seperti puisi, novel, cerpen dan drama. Kritikan terhadap sesuatu karya kesusastraan dilakukan secara internal dan juga eksternal. Jadi, kritikan sastra ni perlulah dilakukan supaya sesebuah sastra dan sesebuah karya tu akan terhasil dengan jayanya. Kita beralih pula kepada fungsi kritikan-kritikan ini, iaitu untuk menentukan sama ada sesebuah karya kesusastraan itu bermutu ataupun sebaliknya. Seterusnya, untuk mencetuskan pemikiran baharu dan juga percambahan minda. Yang ketiga, membolehkan para pembaca memahami sesuatu karya sastra menerusi penerangan yang dibuat. Jadi, inilah fungsi-fungsi kritikan yang dibuat terhadap sastra-sastra dan juga hasil karya yang telah dikarang oleh pengarang-pengarang yang terkenal. Ini adalah jenis kritikan sastra iaitu terbahagi kepada 5 iaitu kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan dan juga kritikan penilaian. Jadi, novel yang saya pilih dalam kritikan sastra ini adalah novel Di Sebalik Dinara daripada karya Dayang Nur. Novel ini mengisahkan sebuah persaingan dalam penciptaan sains dan teknologi. Pada awalnya, Carl dapat menerima Merida yang dikenali juga sebagai Marilyn iaitu sebagai pembantu penyelidiknya. Apabila Carl mula merasakan Marilyn lebih hebat daripada dia boleh merancang sesuatu untuk melenyapkan Marilyn. Marilyn ni dijadikan bahan uji kaji sehingga akhirnya dia menjadi gila. Walaupun dikatakan gila oleh kebanyakan orang, Marilyn tetap meneruskan dendamnya untuk menjatuhkan Carl. Dia meneruskan ciptaan sainsnya dan akhirnya dapat menyebarkan virus ke dalam sistem komunikasi terbaru yang dihasilkan oleh Carl iaitu sistem Dinara. Jadi, kritikan yang saya pilih ialah kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan bermaksud memberi penghormatan, perhargaan ataupun pujian terhadap sesuatu perkara. Asas kritikan sanjungan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya melahirkan pemikiran yang benar serta dapat menampilkan karya yang menarik. Jadi kritikan sanjungan ini adalah macam pujian terhadap penghasilan karya yang dibuat oleh pengkarya tersebut. Jadi, mengapa novel di sebalik Dinara ini boleh disanjung? Novel ini menerapkan nilai kemanusiaan yang semakin pudar dalam kalangan masyarakat. Kita juga dapat melihat sekarang nilai kemanusiaan seseorang manusia semakin pudar, iaitu peredaran teknologi dan sains pada masa kini menyebabkan hilangnya nilai murni ini sehingga ada manusia yang sanggup mengeksploitasi anak demi kepentingan sendiri. Jadi kita dapat lihat pengkarya ni menghasilkan idea-idea yang sangat kreatif dalam menghasilkan novel di sebalik Dinara ini. Contoh analisis kritikan sanjungan dalam novel ini adalah peristiwa Carl menguji tahap pencapaian dalam kajian sainsnya ke atas diri Farisha. Buktinya, Carl telah menjadikan Farisha sebagai bahan uji kaji. Carl menanam pelbagai jenis implan dalam tubuh Farisha agar beliau menjadi seseorang yang jenius. Setelah dewasa, Farisha mampu menggodam sistem keselamatan Bank Sapurba. Walau bagaimanapun, menurut Medina, Carl ialah ayah kandung Farisha dan merupakan saintis yang gila.
Peristiwa ini dianggap menarik dan perlu diberikan sanjungan kerana kebijaksanaan pengarang dalam memperlihatkan kemajuan dan kecanggihan sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Contoh yang seterusnya adalah peristiwa Akram menembusi pemikiran Farisha menggunakan sebatang pen. Buktinya di sini, Akram memberikan sebatang pen untuk Farisha mencatat alamat yang dipinta oleh Akram. Pen tersebut sebenarnya telah dilengkapi dengan alat penetrator untuk menembusi ruang minang Farisha. Hal ini menyebabkan Farisha sakit kepala. Peristiwa ini dianggap menarik kerana kecanggihan dunia sains dan teknologi pada masa itu yang ditunjukkan oleh pengarang menggambarkan hanya dengan alat sekecil pen kita mampu menembusi pemikiran manusia serta mengambil maklumat yang terkandung dalam pemikiran manusia. Jadi kita dapat lihat pekarya iaitu Dayang Nur ini menghasilkan idea-idea yang sangat berkait dengan sains dan teknologi yang menarik minat pembaca untuk lebih dan meneruskan pembacaan. Seterusnya, contoh yang seterusnya adalah peristiwa Akram cuba mendapatkan DNA Farisha. Sebagai contohnya, Akram berpura-pura tidur semasa di dalam kapal terbang. Dia mengambil cawan kecil yang digunakan oleh Farisha untuk minum dan menguji kesan air liur yang melekat pada cawan. Kajian yang dibuat Dr. Messi mendapati Farisha dikatakan individu mampu menyelamatkan di darat. Peristiwa ini dianggap menarik kerana kebijaksanaan Akram menjalankan tugas dan kecanggihan kajian sains yang mendalam dalam mengesan DNA seseorang. Sebab itulah novel di sebalik Dinara ini mempunyai kritikan sanjungan iaitu adanya idea-idea yang patut diberikan sanjungan. Seterusnya, peristiwa Farisha diuji kaji oleh Dr. Maxi dan berhubung dengan kal di bawah sedar. Peristiwa ini menarik kerana kita dapat membayangkan kecanggihan teknologi yang mampu dicipta oleh para saintis. Jadi, kita beralih pula kepada kritikan yang seterusnya iaitu kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan ni ialah perbuatan mendekati atau mendekatkan. Kritikan pendekatan merupakan satu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Jadi, terdapat beberapa kritikan pendekatan yang berkembang di tanah air kita ni. Jadi, misalnya yang saya ingin menengahkan kat sini adalah pendekatan moral dalam novel di sebalik dinara ini. Jadi pendekatan nilai-nilai moral berdasarkan novel ini, aspek moral yang diungkapkan dalam novel ialah bertanggungjawab, kasih sayang, ketabahan dan kebijaksanaan. Kepentingan aspek moral ialah dengan menjadi teladan atau contoh terhadap pembaca. Jadi dengan adanya pendekatan nilai-nilai moral, pembaca um, dapat mengambil iktibar dalam menjadi seperti watak-watak yang telah ditulis oleh pengkarya iaitu Dayang Nur. Contoh pendekatan moral dalam novel ialah Baik Hati iaitu keluarga Azrai sanggup mengambil Farisha sebagai anak angkat dan telah membesarkan Farisha sejak berumur 2 tahun lagi. Jadi di sini kita dapat lihat keluarga Azrai ini dia sanggup mengambil Farisha ini sebagai anak angkat mereka walaupun dia dia tidak tidak mempunyai mana-mana pertalian. Namun mereka sanggup membesarkan Farisha sehingga Farisha ni menjadi seseorang yang berguna. Seterusnya adalah kasih sayang iaitu Farisha amat menyayangi Azrai, abang angkatnya. Azrai juga amat menyayangi adiknya sehingga beliau memasang alat keselamatan di rumah Farisha untuk memastikan keselamatannya serta menyembunyikan Farisha sewaktu diburu oleh Binida. Um, Alat keselamatan yang dipasang Farisha adalah retina scanner iaitu untuk memastikan keadaan Farisha sentiasa dalam keadaan yang selamat daripada penjenayah-penjenayah yang berada di kawasan rumahnya. Seterusnya, pendekatan moral dalam novel ini adalah ketabahan iaitu Farisha ni dia bersifat tabah kerana tidak pernah menyalahkan takdir dirinya dilahirkan daripada hasil hubungan terlarang antara Karl dan juga Medina. Farisha ni sabar dalam mengharungi kehidupannya sebagai anak angkat dalam keluarga Azrai. Dia juga tidak berdendam dengan ayahnya iaitu Karl yang menggunakan tubuhnya sebagai bahan uji kaji. Kita beralih pula kepada pendekatan moral yang seterusnya adalah pendekatan
moral kebijaksanaan, iaitu Farshani seseorang gadis yang sangat bijak dalam teknologi dan telah terbukti dapat menggodam sistem komputer dengan sangat hebat. Jadi kebijaksanaan yang diperoleh daripada implan yang telah dipasang di badannya sejak kecil dan pelbagai jenis ubat untuk menjadikannya genius telah dimasukkan ke dalam badannya oleh bapanya, iaitu Carl. Jadi, kita beralih pula kepada kritikan teguran, iaitu kritikan yang seterusnya yang saya dapat kaji dalam novel ini, iaitu kritikan teguran ini bermaksud kritikan yang bersifat memberi teguran dan juga peringatan secara ikhlas. Pengkritik dalam kritikan ini secara ikhlas. Kritik dalam kritik ini memainkan peranan untuk mengkritik hasil sesebuah karya dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan dan juga kekurangannya. Jadi macam biasa, setiap novel mempunyai keistimewaan dan juga kekurangan dia. Jadi kita mestilah menegur supaya um, supaya dapat menghasilkan novel yang lebih baik pada masa akan datang. Iaitu keistimewaan yang dapat saya kaji dalam novel ini adalah terdapat beberapa keistimewaan yang boleh dikritik. Pada umumnya, novel ini mengisahkan tentang Carl yang merupakan seseorang saintis yang hebat dalam mencipta pelbagai teknologi. Di sini jelas menunjukkan terdapat keistimewaannya, iaitu cerpen ini sangat berkait dengan unsur teknologi dan juga sains. Contohnya, terdapat beberapa ciptaan teknologi beliau seperti cyborg, teknik imbas kembali, retinal scanner dan juga alat penetrator. Jadi daripada novel ini, pembaca dapat mengetahui pelbagai bahan barangan teknologi yang dibuat oleh pengarang tersebut. Seterusnya adalah kekurangan bagi novel ini adalah novel ini banyak menggunakan emosi yang marah dan juga tidak sopan dalam karyanya yang akan membuatkan para pembaca merasakan ianya tidak sesuai dibaca oleh golongan remaja kerana mereka akan mudah terikut. Sebagai contoh yang kita dapat lihat dalam novel ini, iaitu perbuatan pembantu Marilyn yang mencuri Farisha masuk ke dalam kereta adalah sesuatu keganasan yang tidak patut diikuti oleh remaja ini serta pembaca bagi novel Linhara ini. Tambahan lagi, novel ini berunsur sains, hanyalah sebuah genre khayalan semata-mata dan tidak memberikan faedah kepada pembaca. Jadi pada pandangan tersebut dapat dirumuskan novel berunsur sains dan tidak mempunyai nilai sastra dan dihasilkan tanpa pengetahuan sains. Jadi itu sahaja pembentaran saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.